OPR, OPR, OPR. InsyaAllah pada hari ini kita akan cerita tentang OPR sebanyak-banyaknya. Jangan anda pening sudahlah. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam kecoh berkenaan dengan berita kadar OPR negara ini telah pun dinaikkan kepada 3%, iaitu kenaikan sebanyak 25 mata asas. 25 mata asas ni bermaksud naik 0.25%. Sebelum ini kita punya kadar OPR ialah 2.75%. Dan bila dah naik 0.25, jadilah kenaikan baru ini sebanyak 3%. Jadi OPR ni apa benda sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian? OPR ini adalah singkatan kepada Overnight Policy Rate, ataupun bahasa Melayu dia kadar polisi semalaman. Apa bendanya kadar polisi semalaman ini? Kita bagi satu contoh mudah. Katalah kita ada dua bank, Bank A, Bank B. Bank A ini mungkin mengalami kekurangan cash flow sebab dia nak menampung permintaan orang nak keluarkan duit dekat ATM. Dia juga nak menampung permintaan orang nak buat loan. Contohnya macam BSN dengan MBSB. Diorang kan banyak bagi loan untuk air cagar. Jadi mungkin mereka mengalami masalah cash flow. Jadi mereka ini perlulah meminjam daripada bank lain, Bank B, di mana pinjaman ini akan dibayar semula oleh Bank A kepada Bank B dengan kadar faedah sebanyak 3%. Jadi apa kaitannya semua tu dengan kita? Of course lah bank ini tak nak rugi. Jadi 3% tersebut akan diserapkan dalam loan kita pula. Itulah dia. Alasan dia ialah aku buat loan sebab nak cover kau punya loan. Jadi kau kena bayar balik 3% tu dekat tempat yang aku buat loan. Boleh faham benda ni Jadi bercerita tentang OPR ini, saya nak betulkan dua falasi yang paling besar. Nombor satunya ialah bila orang dok kata OPR ini ada kaitan dan juga ditentukan oleh kerajaan. Jawapannya tidak betul. OPR ini, bak kata Perdana Menteri kita adalah wewenang bank negara. Bank-bank lain ikut je bank negara. Tapi itulah, satu ketika dahulu ketika Perdana Menteri ini menjadi pembangkang, dia juga menyalahkan Tengku Zafrul iaitu Menteri Kewangan pada ketika itu konon-kononnya jaga bank, tak jaga rakyat. Jadi bila jadi kerajaan, pandai pula dia kata yang OPR ini tak ditentukan oleh Menteri Kewangan je dah. Yang keduanya, yang paling besar, orang dok kata kenaikan OPR ini adalah disebabkan oleh pengeluaran khas KWSP. 4 kali keluar KWSP. Habislah, memanglah OPR akan naik. Sebab apa? Inflasi naik sebagainya. Pengeluaran khas KWSP ini tuan-tuan dan puan sekalian tak ada kena-mengena langsung dengan kenaikan kadar inflasi. Inflasi tidak akan naik dengan pengeluaran one-off. Apa yang akan menyebabkan inflasi boleh naik? Iaitu bila gaji pejabat awam ataupun gaji swasta ini naik. Itu mungkin akan menyebabkan inflasi sekiranya kalau kerajaan tidak benar-benar mengawal market. Tapi itu cerita lain. Pengeluaran khas one-off ini biasanya tak akan menyebabkan inflasi naik. Bahkan saya yakin begitu ramai sekali pekedai ataupun peniaga berebut-rebut memberikan off supaya orang menghabiskan duit one-off mereka itu ke kedai mereka. Betul tak? Contohnya tiba-tiba pula gedung pakaian bagi 70% off, gedung kasut bagi 50% off. Sebab apa? Orang tengah ada duit selambak sekarang ni, so dia nak orang habiskan duit dekat situ. Berbalik kepada OPR dengan KWSP ini, macam kita katakan tidak ada kena-mengena langsung pengeluaran khas KWSP dengan kenaikan OPR. Perlu kita ingatkan OPR pada Julai 2019 adalah berkadar 3% seperti mana sekarang. Ketika zaman pandemik PKP, kalau anda masih ingat, kerajaan buat pertama kalinya memperkenalkan pengeluaran khas KWSP iaitu Air Lestari bermula pada April 2020. 1 Mei dia dah start distribute duit. Dan apa terjadi selepas itu? Julai 2020 iaitu 3 bulan selepas Air Lestari ini dilancarkan, kerajaan telah menurunkan OPR kepada 1.75%, iaitu kadar yang paling rendah dalam sejarah. Ini sendiri dah membuktikan bahawa pengeluaran khas KWSP tidak akan memberikan impak kepada kadar OPR. Sebenarnya kadar OPR ini ditentukan dengan banyak faktor, termasuklah faktor kadar interest dekat luar negara seperti mana yang berlaku dekat USA baru-baru ini, dan juga beberapa perkara lain termasuklah kadar inflasi yang disebabkan oleh pelbagai faktor termasuklah kenaikan harga barangan dan sebagainya. Benda-benda itulah kalau kita pile up akan memberikan impak kepada kadar kenaikan OPR ini. Sebab pakar-pakar kewangan dok kata kenaikan OPR ini adalah bertujuan untuk mengimbangi market dan juga untuk memastikan kadar inflasi dapat dikawal. Jadi persoalannya tuan-tuan dan puan sekalian, kita sembang dah tentang OPR dan sebagainya. Berapa banyakkah jumlah bayaran bulanan yang bertambah selepas kenaikan OPR? Kita cuba buat kira-kira berapakah penambahan OPR ini akan efek pada you punya pembayaran bulanan dan juga interest you secara jangka masa panjang.
katakanlah loan amount harga rumah you lah RM500,000 Malaysia. Baik. And then kemudian interest rate dia saya ambil Maybank 3.5%, iaitu BLR campur dengan 1.5%. Loan term kita ambil maksimum 35 tahun dan katakanlah you dah bayar selama 5 tahun, which is 60 bulan. Baik, berapakah yang baru ini? Interest rate akan bertambah 0.25% sebab dia naik 25 mata asas, jadi 3.75%. Loan term pula, okey, tadi kita punya loan term ialah 35 tahun, dah bayar 5 tahun, so tinggal 30 tahun. Baik, berapakah jumlah yang bakal naik? Kita kalkulate. Di sini kita nampak monthly payment kita berubah daripada RM2,066 kepada RM2,131, iaitu kenaikan hampir RM70 dekat situ. Nampak macam sikit kan? Tapi you tengok dekat interest save ni, negatif RM23,000. Bermaksud you akan mengalami penambahan interest sebanyak RM23,000 pada loan you untuk baki lagi 30 tahun yang akan datang ini. Bermaksudnya kat sini memang nampak setiap bulan you just tambah lebih kurang RM70 macam tu. Tapi untuk long term, you punya interest bertambah RM23,000 ekstra. Dan ini tak mengambil kira kalau kita punya OPR tak naik lagi pada masa akan datang. Akan datang insyaAllah confirm akan naik, confirm akan turun, confirm akan naik lagi banyak. Jadi jumlah interest save ini ataupun jumlah interest yang bertambah yang you kena bayar ini akan meningkat dari masa ke semasa. Nampak tak? Sedikit je perbezaan, tetapi dia punya efek dia memang sangat gila-gila tuan-tuan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu persoalan yang ingin saya jawab. Orang dok kata, Papa Berry, engkau bising pasal OPR naik semalam. 4 kali OPR naik masa zaman Muhyiddin Yassin, kau tak bising pula dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya zaman Muhyiddin tak berlaku kenaikan OPR. Penurunan adalah kenaikan tu berlaku ketika zaman Ismail Sabri. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya tidak bising berkenaan dengan kenaikan OPR per se. Sebab saya tahu dah OPR ini memang akan naik. Itu memang tak boleh nak elak. Yang saya bisingkan je lah sikap hipokrit sesetengah pimpinan yang berada dalam kerajaan pada ketika ini. Awal-awal tadi saya sebut, dulu Datuk Seri Anwar menyalahkan Tengku Zafrul menyerahkan kerajaan kerana kenaikan OPR. Dia kata kita ini jaga bank tak jaga rakyat. Sekarang bila OPR dah naik, pandai pula kau kata OPR ini tidak ditentukan oleh kerajaan, tidak ditentukan oleh Menteri Kewangan, sebaliknya ditentukan oleh pihak bank negara. Dan lagi satu yang kita hentam ialah Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu Fahmi Fadil. Masa ketika Berita Harian mengeluarkan satu artikel OPR dijangka naik seawal Julai, dia bising. Dia kata ini fitnah, memburukkan kerajaan, tukar tajuk, tak patut benda ni. Tengok-tengok naik bulan Mei, mana nak tak muka. Jadi secara kesimpulannya, saya nak menyampaikan pesanan kepada seluruh ahli politik, terutamanya mereka yang berada dalam pembangkang pada ketika ini. Jangan jadikan kenaikan OPR ini sebagai bahan politik. Sebab kenaikan OPR ini memang tidak akan dapat dielak, dan kalau anda jadikan kenaikan OPR ini sebagai bahan politik, anda malu sendiri. Sebaliknya, kalau anda hendak menghentam, hentamlah sikap hipokrit sesetengah politician itu. Jadi apa-apa pun kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang telah pun dapat air cagar, bertabahlah. Saya ulah sampai Abang Jamil mampus.